Kita masih nak berbincang isu keselamatan kanak-kanak yang mana hari ini kita nak bincang secara mendalam berkaitan dengan isu yang tular ya. Kanak-kanak Ya, jatuh pada tingkat yang tinggi, tingkat 15, 16 ya. ya, Pasti memberikan impak yang luar biasa dan juga mungkin yalah, kepada ibu yang bapa yang masih tinggal dan juga mungkin impak kepada sekeliling juga. ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan berkenaan dengan keselamatan kanak-kanak di bangunan tinggi. Berbahaya dan mampu meragut nyawa. Tindakan seorang kanak-kanak perempuan bermain di luar balkoni sebuah pangsapuri mengundang kerisauan dalam kalangan masyarakat. Apatah lagi beberapa hari lalu, hanya dalam tempoh kurang daripada 24 jam, dua insiden kanak-kanak maut akibat terjatuh dari bangunan tinggi benar-benar menyentap emosi. Petang 16 November 2021, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 29 sebuah kondominium di ibu kota. Disusuli satu lagi tragedi yang sama pada pagi 17 November melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang terjatuh dari tingkat 16 sebuah kondominium di Batu Caves, Selangor. Kemalangan yang berlaku ini bukanlah kejadian yang pertama seumpamanya berlaku di negara kita. Ini sudah pasti mengundang banyak persepsi negatif terhadap ibu bapa sehingga menyebabkan kematian. Adakah tragedi seperti ini berpunca dari kecuaian ibu bapa itu sendiri yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak? Atau reka bentuk pembinaan yang tinggi dan bertingkat bagi kegunaan kediaman menjadi faktor kejadian seperti ini untuk terus berlaku? Jelaslah ibu bapa yang salah. Sebabnya mereka tak mengawasi anak-anak mereka. Dan budak-budak pun diorang buat je apa yang diorang nak buat. Dan sebab tu haruslah ibu bapa sentiasa mengawasi anak-anak mereka sendiri walaupun even dekat rumah saja. Insiden seperti ini sebenarnya boleh dielakkan sekiranya ibu bapa dan ahli keluarga itu menitik beratkan aspek keselamatan anak-anak ini dengan lebih ketat. Okey, sebolehnya jangan biarkan anak-anak ini bermain di kawasan koridor tanpa pengawasan orang dewasa. Ibu bapa juga boleh menambah besi penghadang di pintu koridor untuk mengelakkan anak ini bermain di kawasan luar. Okey, pada pendapat saya, ibu bapa dan penjaga memang kena pastikan tak ada perabot yang berdekatan dengan tingkap ataupun balkoni. Lepas tu, developer memang kena pastikan ada safety features lah supaya kejadian yang sama ni tak akan berulang lagi sebab ia menyelibatkan nyawa. Dalam isu ini kita nak bersama dengan Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Terima kasih bersama kami di MHI. Ya, Prof. terima kasih kepada TV3 juga untuk memberi peluang dan jemputan. Ya, Baik, pastinya. mungkin sebagai awalnya mungkin dapat Prof ceritakan dulu bagaimana dengan peranan Safe Kids Malaysia dalam usaha untuk menggerakkan aktiviti kemahiran pengalaman tentang isu ini, Prof? Ya, kalau kita lihat Safe Kids Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 2011 dan kami berpusat di Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Ya. Tapi dia punya parent body ialah di Safe Kids Worldwide yang berpusat di Washington DC, US. Dan mereka mempunyai rangkaian di 30 buah negara dan semasa mereka buka rangkaian di Malaysia kami adalah yang ke-21. So dari segi program apa yang kita buat ialah kita fokus lebih kepada untuk mengurangkan kecederaan tanpa niat di kalangan kanak-kanak. So kanak-kanak di sini kami klasifikasi ialah baik mereka yang di bawah umur 18 tahun. Dan dari segi klasifikasi kecederaan tanpa niat di sini ialah contohnya ialah katakan lemas dalam air, katakan kebakaran ataupun jatuh dari bangunan ke jatuh di tempat permainan ataupun dipanggil medication safety di mana kita kadang-kadang kanak-kanak silap makan ubat. Okay? So ini katakan tanpa niat. Kalau contoh dengan niat ni ialah katakan penderaan ataupun violence, itu dengan niat kita nak wujudkan kecederaan.
So yang kami fokus ialah semua kecederaan tanpa niat melibatkan kanak-kanak. Baik. Prof, tadi Prof dah saksikan juga kan berkenaan dengan laporan tadi dan ramai yang memberikan pandangan bahawa meletakkan kepada ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa, penjaga, benda ni kalau betul-betul jaga anak mereka, benda ni tak akan berlaku. Dan dia kata kena letak pagar dan sebagainya. Tapi kalau keadaan pangsa polis seperti ini kan takkan kita nak jadikan rumah kita macam penjara, sebegitu kan struktur binaan tu. Jadi pandangan Prof sendiri, adakah adil bila dikatakan orang meletakkan kesalahan kesemuanya kepada ibu bapa? Saya rasa semua orang mempunyai tanggungjawab bersama sebab niat kita sama untuk memastikan anak-anak kita selamat dan semua penghuni dalam rumah tersebut selamat. So atas dasar tersebut saya nampak semua orang ada peranan. Kalau kita fokus kepada pihak penghuni lah, kepada ibu bapa ke apa, of course rumah yang kita tinggal ni kita nak pastikan selamat untuk semua penghuni. So kalau kanak-kanak ni cabaran dia ialah kadang-kadang kanak-kanak tidak tahu risiko dia. Risiko dia ialah apabila mereka bermain dekat dengan balkoni ke apa, dekat dengan tingkap ke apa, dan apabila mereka jatuh, apakah kesan dia, betul mereka kadang-kadang tidak tahu. So sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang dewasa untuk mengurangkan risiko tersebut. Kalau boleh sebaik mungkin untuk menidakkan risiko, dan kalau tidak dapat baru kita kurang. Kalau kita lihat dari segi video klip yang dipaparkan tadi, memang kita nampak dari segi pendekatannya ialah kalau kita nak kurangkan risiko sebaik mungkin ialah kita kurangkan access point dia untuk ke kawasan balkoni di mana ada bahaya. So di sana saya nampak kaedah yang paling baik ialah dari segi pendekatan kejuruteraan di mana kita letak grill. So apabila kita letak grill, so kita dapat pastikan kanak-kanak ini tidak ada peluang untuk dia jatuh. Tanpa niat lah ni, tanpa niat. Ya. Baik, tadi ada Prof sebutkan di mana peranan sekeliling ya, dari segi pemaju perumahan itu sendiri, komuniti dan sebagainya. Mungkin perlu juga dari segi dana tambahan lah kiranya, supaya masyarakat ni dapat sediakan peruntukan untuk aspek keselamatan. Jadi mungkin tak ramai yang sudi invest untuk itu, Prof. Supaya nanti kita memang mahukan, kadang rumah ni okey, rumah ni tak. Jadi tak seragam di situ. Macam mana pendapat Prof? Ya. So saya nampak ada 3 kumpulan yang berkaitan ni. Yang pertama ialah penghuni rumah, yang kedua ialah dari segi pemaju perumahan, dan yang ketiga saya nampak persatuan penduduk pun boleh, dan juga mungkin yang keempat ialah dari segi PBT. So kalau kita lihat dari segi pemaju perumahan, apabila mereka menyediakan kemudahan tersebut, mereka menyediakan fasiliti tersebut, menjadi tanggungjawab pemaju perumahan juga untuk memastikan fasiliti dan kemudahan yang mereka sediakan itu selamat kepada semua jenis penghuni. Tidak kira dari segi umur penghuni tersebut. So itu dari segi tanggungjawab dari segi pihak yang menyediakan kemudahan. So atas dasar tersebutlah bagi mana-mana bangunan yang tinggi high rise building ni, aspek keselamatan tu perlu dititik beratkan di sini. So kalau nak bagi pastikan dari segi keseragaman, dari segi keindahan bangunan high rise building ni, so kalau nak di pihak pemaju perumahan sendiri mereka dah letak grill, maka kita nampak agak cantik dan kemas. Itu yang pertama saya nampak lah. Yang kedua lah, jika kita tertinggal, katakan pemaju perumahan tidak pasang grill, okey, maka saya nampak persatuan penduduk juga mempunyai tanggungjawab di sini. Sebab mereka boleh menggerakkan juga penduduk-penduduk di kawasan tersebut untuk kita pasang grill bersama. Apabila kita pasang grill bersama, mungkin kos dia jauh kurang, okey, dan juga akan wujud dari segi keseragamannya juga. Okay? Dan juga mungkin mereka juga boleh membantu untuk mengurangkan beban bagi mana-mana penghuni rumah yang mempunyai cabaran dari segi kewangan. Dan apabila persatuan penduduk yang mengambil inisiatif ini, mungkin juga mereka boleh mendapat dana daripada mana-mana sumber sebab mereka bergerak secara berpersatuan berbanding dengan permohonan daripada mana-mana individu. Ya. Yang seterusnya yang saya nampak ialah PBT. PBT di lokasi tersebut, kawasan tersebut juga mempunyai peranan. Okey. So kalau PBT juga boleh memberi penekanan yang lebih tinggi kepada skop keselamatan. Mereka juga dapat menggerakkan semua pemaju perumahan dan juga penghuni ataupun persatuan penduduk di kawasan sana dengan satu niat untuk memastikan keselamatan semua penghuni dalam mana-mana bangunan yang high rise ni sentiasa tercapai. Baik.
Prof, mungkin ada satu sudut pandang yang mungkin ramai tak terfikir. Bila kita ni ada anak kecil kan, kadang-kadang kita kena fikir bahawa susun atur dalam rumah tu sendiri. Sesuai ke tidak. Kadang-kadang kita fikir macam, oh tak sini cantik dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendirilah, bila ada anak kecil ni, sebenarnya apa yang kita perlu ada dan sediakan susun atur yang sesuai dengan umur ataupun usia anak-anak kita? Ya, okey. Satu soalan yang cukup baik, Puan. So, kita perlu lihat kanak-kanak ini sebagai kanak-kanak. Justru itu kanak-kanak ini mempunyai pelbagai limitasi dan tidak semesti kalau kita dah ajar, kita dah tegur, kita dah bagi tahu kanak-kanak ini akan sentiasa mematuhi sebab kadang-kadang mereka akan cepat lupa. Ini disebabkan limitasi mereka. Itu kita kena terima hakikat dia. Satu. Yang kedua ialah kita perlu lihat mereka sebagai kanak-kanak dan bukan sebagai seorang dewasa yang saiz dia kecil. So kalau kita dapat lihat dari segi konsep tu clear. Yang kedua, kita balik kepada persoalan spesifik yang Puan tanya tadi dari segi peralatan. Mana-mana peralatan yang keras di rumah, okey? Katakanlah perabot di rumah ke ataupun TV ke apa-apa, janji dia benda keras, semua ini akan memberi risiko kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia tak semesti dia akan berjalan perlahan dalam rumah, dia akan juga berlari. So apabila mereka berlari, mereka berlanggar sama ada dengan perabot di rumah ataupun katil ke, dengan apa saja bahan keras, maka akan wujud kecederaan. Itu satu. Dan juga jika permukaan rumah juga licin sebab kita sentiasa katakanlah kita sentiasa cuci, kita mop ke apa, okey, tapi kalau permukaan tu licin itu juga akan mewujudkan risiko kepada kanak-kanak sebab kanak-kanak ni dia akan bergerak dengan kelajuan yang lebih berbanding dengan orang dewasa. Dan so inilah cabaran-cabaran dia. Dan juga pasu-pasu bunga yang kita letak untuk decoration ini juga boleh mengundang dari segi kecederaan kepada kanak-kanak apabila mereka terus berjalan ataupun lari dan langgar. Itu dia. Dan balik kepada insiden yang jatuh daripada bangunan tinggi ni, bahan-bahan ini juga akan facilitate kepada kemungkinan kanak-kanak ni jatuh daripada bangunan tinggi. Sebab kemungkinan dia akan guna pasu bunga tersebut untuk naik. Panjat kan? Panjat. Ataupun dia guna perabot untuk panjat. Ataupun dia guna kotak ke, dia guna permainan dia ke, alat permainan dia ke. So semua bahan-bahan ini akan memberikan dia satu aras ketinggian yang lebih, dan ini juga boleh menyebabkan betul. Kadang-kadang mungkin akses tadi Prof sebutkan access point itu yang mudah untuk dibuka pintu di situ. Kemudian misalnya kalau ada kucing ke kan, tiba kucing keluar, anak-anak ni nak pergi menyelamatkan. Dia pun tak ada ya. Emergency budak ni kan berbeza. Sekali mungkin dapat Prof juga rumuskan. Mungkin ibu bapa terpaksa upgrade lagi pengetahuan mereka. Pada masa yang sama juga perlu lebih, sebab tadi lebih isu tadi dimaklumkan bahawa ibu bapa berkaitan telah pun diberitahu. Betul. Tapi tak ada perubahan ya. Mungkin di situlah tempat untuk sidai pakaian, untuk keringkan apa semua. Jadi memang ibu bapa kadang terpaksa kekangkan kan, orang pasal puri kan kecil kan Prof kan. Macam mana Prof dalam konteks ibu bapa dalam isu ini? Ya, yang kita nak kongsi di sini adalah kita perlu tahu semua orang sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa, kita ada had toleransi untuk kita tahan kecederaan. Okay? So had toleransi dia untuk orang dewasa maksimum perpindahan tenaga sehingga 30 km per jam sahaja kita mampu terima. Melebihi 30 km per jam akan berlaku kecederaan pada badan kita. Okay? Dan jika perpindahannya jauh lebih tinggi, kemungkinan akan menjadi kemalangan maut. Dan saya nak kaitkan dengan jatuh dari bangunan ni. Kalau mereka jatuh daripada, katakanlah tuan, daripada tingkat 10. Kalau mana kanak-kanak jatuh daripada tingkat 10 ke apa, impak dia sama dengan perpindahan tenaga sebanyak 90 km per jam. Ini membawa masuk 3 kali ganda lebih tinggi daripada had toleransi badan dia. Okay? So kalau jatuh daripada tingkat 6 lebih kurang 70 km per jam dan tingkat 3 lebih kurang 50 km per jam. So kalau 50 km per jam pun sudah cukup untuk menyebabkan insiden maut. So kita tidak bercakap lagi tingkat 29 ke apa seperti dalam video klip. Tingkat 3 pun sudah cukup untuk mewujudkan insiden maut di kalangan kanak-kanak. So bagi orang dewasa pun sama juga. Kalau jatuh daripada katakan tingkat 7 ke apa di 60 km per jam, itu pun boleh menyebabkan insiden maut. So atas dasar tersebutlah kita perlu pastikan that insiden ini tidak berlaku.
dan semua access point tersebut perlulah ditutup supaya lebih selamat. Ada di setengah di luar negara ke apa, disebabkan kadang-kadang kalau cuaca dia panas ke apa, kita nak buka tingkap, buka tingkap, tapi kalau ada grill tak apa. Tapi kalau tidak ada grill, mungkin kita secara kejuruteraan kita boleh buat maksimum pembukaan tingkap sehingga lebih kurang 12 cm. So kalau 12 cm saja kita boleh buka, bermaksud tidak ada ruang untuk kanak-kanak untuk keluar ataupun melepasi ruang kosong tersebut. Dan satu lagi cabaran yang saya nampak is di kawasan dapur, disebabkan temperature dia agak panas, disebabkan kita masak ke apa, kemungkinan tingkap di kawasan dapur tu kita tidak ada grill. So bila tidak ada grill juga akan menyebabkan kemungkinan kanak-kanak ni dia boleh naik atas dapur, kemudian daripada dapur dia nampak tingkap tu buka, dia pun boleh keluar. So itu juga pernah juga berlaku, ada juga kes yang pernah berlaku. So sebaik mungkin kalau bangunan tinggi, access point untuk keluar perlulah ditutup supaya semua penghuni selamat. Ini bukan saja tanggungjawab ibu bapa, tetapi sebenarnya banyak pihak Prof yang perlu berikan perhatian berkenaan dengan isu ini. Anda boleh dengar kembali nanti di Facebook dan YouTube TV3 untuk kembali dapatkan ilmu tentang isu ini yang penting. Penjelasan yang ilmiah oleh Profesor Dr. Kulantayan K.C. Maning, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Terima kasih untuk Prof. Ya, terima kasih. Okey, itu dia. Kita berehat seketika.